Okay, jadi hari ni lebih kurangnya kita nak suruh baca macam website lah. Website lebih kurang. Dan nak tengok faham ke tidak faham kalau website ni tulis gapo dia tu boleh baca ke tak, boleh gapo dia ni, boleh faham ke tak dia nak royak gapo dia. Sebabnya banyak saja perkara-perkara yang tidak ditulis dalam bahasa Melayu tapi ada ditulis dah dalam bahasa Arab. Ada juga tidak ada dalam bahasa orang putih tapi ada dalam bahasa Melayu. Ada juga bahasa orang putih tak ada, bahasa Melayu pun tak ada, bahasa Arab ada. Jadi bila-bila tu nak suruh, nak tanyalah faham ke tak kalau dia tulis ni. Okay, start daripada hot ni. Nak baca lagu mana ni? Baca saja tak apa. Rock tu ulang. Baca baris yang Ustaz. Baca hot tak ada. Baca tak ada bahagian tu. Oh. Nak baca kan? Maladhi yaqsidu bihadithi iqra'u ala mautakum. Yes. Gitu. Apa maksudnya agak-agak? Apa yang dimaksudkan dengan hadis? Apa kamu baca tentang maut aku tu kematian Ustaz? Tak tahu agak-agaknya. Ya kali. Gana pula Amir nak baca lagu mana ni? Maladhi yaqsidu bihadith iqra'u ala mautakum Yasin. Mata dah. Tak berapa dengar tak? Maladhi yaqsidu bihadithi iqra'u ala mautakum Yasin. Yasin. Maksudnya? Bacalah kamu semua. Tak keseluruhan ayat dia. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis? Bacalah kamu semua ke atas orang yang mati Yasin. Okey. Saat ni baca yaksudu dah. Najihah baca yaksidu dah. Okey. Terjemah saat ni apa dia? Dimaksudkan. Yuksadu. Yuksadu. Dia malazi yuksadu bihadisi iqra'u ala mautakum Yasin. Bukan Yas, mana ada Yas. Yasin. Cuma itu tulis gitu. Kira faham-faham lah tu. Ada ya, apa ni? Ada ya, ada sin. Maknanya supaya Amir kata tu lah. Apakah yang dimaksudkan? Jadi bila kita terjemah dimaksudkan, maknanya yuksadu lah. Yang dimaksudkan dengan hadis ni. Jawapan dia ni nak baca kan ya? Najihah.
baca nama saja. Nama-nama tu lah baca. Nak berbaris lagu mana? Rawa Ahmadu wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Tidak. Jadi ni nama orang. Nama orang dia gitulah. Payah sikit. Sebabnya ismul lazila yang sorif tu banyak. Okey. Jadi majah ni majata asalnya tapi ditukar dengan baris ha, dengan huruf ha biasa. Hibban pun lagu tu juga. Ni pun nama orang, tak apalah, biarlah nama orang tu. Maknanya ada beberapa orang ni meriwayatkan daripada orang ni daripada Nabi. Gitu. Jadi kalau dalam hadis kita baca biasa tu, mungkin dia start daripada anin Nabi ataupun daripada sini. Daripada sahabat, daripada Nabi selalu. Sebenarnya ada lagi lah lain-lain tu, cuma tidak disebut. Jadi dia Nabi bersabda, khosak ni tu lah, bacalah kepada orang mati Yasin. Okey. Sekarang ni cuba baca Amir dengan baris dia. Lafzuhu indal Imamil Ahmad. Al-Ahmad ke? Tak ada alif la tu. Indal Imamil Ahmad. Kasih Qalbul Quran. Lepas tu? La yakru'uha rajulun yuridullahu daral akhirati la dzukira lahu aqra'uha ala mautasi. La yakru'u yukri'u yuridullahu nak dengar dekat ni? Yuridullah wa yuridullah Bagi akhirnya dhammah wal akhirati wal akhirah wad darul akhirah. Okey. Bagi dhammah lah. Syafi'i baru masuk. Syafi'i baca ayat ni. Nak baca dengan baris dia lagu mana? Walafzuhu indal Imam Ahmadin indal Imam Ahmadi. Bentar. Ahmadi. Walafzuhu indal Imam Ahmadi. Ahmada. Buat apa pula jadi 3 baris tu? Mana sebab betulnya?
Ahmada. Sebabnya? Ismul lazim langsor. Okey, Ismul Lazil Ansari. Sebab apa dia jadi Ismul Lazil Ansari bahagian fathahnya? Dia, apa dia i'rab dia? Dia rafu' ke? Nasab ke? Dia jar patah. Hmm? Jar dengan patah. Jar lah ni. Dia jar dengan apa dia ni? Sebab dia mudhafun ilaih kepada Ahmada. Mudhafun ilaih. Imam. Daripada imam tu. Inna imami Ahmada. Mudhafun ilaih daripada al-imam. Al-imam ada alif lam. Okey, tak apalah. Biar dulu. Baca dulu ayat dia. Ya. Yastu qalbul Qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridullahu ad-darul akhirati illa ghafara lahu wa aqra'uha ala mautakum. Gitu. Okey. Najihah nak baca lagu mana ayat ni? Lafzuhu 'inda al-imami Ahmadu Yasin qalbul Qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-darul akhiratu ila ghufira lahu wa iqra'uha ala mautakum. Sebab buat iqra'unya. Kan dia boleh baca sambung. Baca sambungnya lagu mana? Enggan Apa baca wa iqra'u? Baca sambung. Maksudnya Wa qra'uha. Oh. Saya lagi saat ni tu baca yuridullah dah. Lepas tu baca wadarul akhiratu. Apa jadinya situ tu? Nak terjemah lagu mana ni? Najihah ayat ni. Kan ada siapa-siapa nak terjemah ke? Tak ada. Okey. Dia kata Yasin qalbul Quran. Maknanya Yasin ialah pati ataupun jantung Quran. Kira tasbih lah ni. Menyama ke Yasin dengan jantung Quran ataupun isti'arah boleh juga. La yaqra'uha bukan yakri'uha bukan. Tasrifnya yaqra'u, qara'a yaqra'u.
La yakra'uha. Amir. Bukan yakri'u. Bukan yukri'u juga. Ha tu maknanya domir ha ini kembali kepada yang kita takdirkan, iaitu surah. Surah Yasin. Tidak membacanya fa'il yakra'u ialah rajulun, oleh seorang lelaki. Rajulun ialah nakirah. Jumlah selepas daripada nakirah menjadi sifat kepada nakirah tersebut. Jadi yuridu dan seterusnya tu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini adalah sifat kepada rajulun sa'ni, menjadikan makna dia seorang lelaki yang yuridu. Saat ni ada baca yuridullahu. Lepas tu Najih baca yuridullaha. Maknanya seorang lelaki yang inginkan Allah Ta'ala. Yang nak jumpa dengan Allah Ta'ala lah. Yang nak rahmat dia ke, yang nak redha dia ke, nak jumpa Allah Ta'ala ke, lagu mana. Ikutlah. Jadi yuridullaha, bukan yuridullahu. Kalau yuridullahu, maknanya Allah Ta'ala yang nak. Lepas tu waw ni ataf kepada ni lah saat ni. Jadi wadara sepatutnya. Wadarul akhirati, bukan wadarul akhiratu. Bukan juga wadarul akhirati. Bukan wadaru, bukan bagi depan sini ni. Bagi fathah juga sebabnya ataf. Maknanya seorang lelaki yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala dan ingin masuk ke rumahnya di akhirat seksa. Maknanya ingin dapat syurga lah. Orang yang nak jumpa dengan Allah Ta'ala dan nak dapat syurga maksudnya. Orang yang tu sifat kita terjemah. Orang yang tu adalah terjemahan untuk sifat. Sifat tu kita faham daripada ni adalah perkataan nakirah yang selepasnya ada jumlah. Okey. Illa ialah istinaf. Bila ada illa dan ada la nafi sebelumnya, maka dia memberi makna hasar. Hasar tu maknanya khusus. Hanya. Hanya senya. Tidak gini-gini, melainkan gini-gini. Okay. Tidaklah gini-gini. Kecuali dia gini-gini. Okay. Itu maknanya hasar. Jadi ada jumlah nafi. Tidak gini-gini. Kecuali bukan ghafara lahu. Dia kalau baca ghafara maknanya bina ma'ruf. Dia mengampunkan dia. Dia siapa dia sini? Jadi kena baca ghufira. Ghufira lahu. Melainkan dia diampunkan. Maknanya orang yang nak bertemu Allah Ta'ala, nak syurga, nak akhirat seksa, kalau dia baca surah Yasin, dia hanya akan diberikan keampunan kepadanya. Maknanya dia pasti akan diberikan keampunan. Yang hanya dia boleh ialah keampunan. Gitulah seolah-olahnya makna dia. Jadi waw, ni waw istinaf. Tak ayat lain sebenarnya. Waqra'uha, maka bacakanlah ia. Ia tu surah Yasin. Kepada orang mati. Mauta tu orang mati, si mati dari kalangan kamu. Itu. Mauta mudhaf kum mudhafun ilaihi. Okey. Itulah lebih kurangnya. Jadi ni apa kata, ini adalah haza hadisun sahahahu Ibnu Hibban. Ini adalah hadis yang disahihkannya hadis ini oleh Ibnu Hibban, fa'il kepada sahaha. Wa a'allahu, a'alla maknanya menyatakan ada illat, menyatakan ada kecacatan. Gitu. A'allahu, hadis ini Yahya bin Qattan bil ittirab.
Yahya bin Sa'id Al-Qattan telah menyatakan bahawasanya hadis ini mempunyai kecacatan ittirab. Ittirab tu maknanya ketidakpastian lah. Tidak pasti. Kadang-kadang gini, kadang-kadang lagu ni. Wabil waqfi. Dan kecacatan yang keduanya ialah dia waqaf. Waqaf tu maknanya dia hadis yang mauquf. Hadis yang mauquf. Tidak marfu' sampai kepada Nabi, mauquf, terpotong. Itu tergantung. Berhentilah tak sampai. Dan ilat yang ketiga ataupun kecacatan yang ketiga hadis ini ialah jahalatu hali Abi Usman wa abihi al-mazkuraini fi sanadihi. Maknanya ketidakadanya pengetahuan kita ataupun tidak tahulah, kita tidak tahu tentang orang yang dipanggil Abi Usman dan ayah dia yang ada disebutkan dalam sanad dia yang tak ada sebutlah sini. Maknanya Abi Usman dan ayah dia tu ialah perawi yang majhul. Perawi yang majhul maknanya perawi yang tak tahu dia siapa dia, molek ke tidak molek. Jadi tak boleh nak buat keputusan yang betul. Boleh jadi orang-orang yang ditambah di rekod-rekod kat si. Lepas tu waw hot lain pula ataf pada waw sebelum ni. Kata Ad-Daraqutni haza hadisun dhaiful isnadi. Ini ialah hadis yang lemah sanad. Lemah sanadnya lah. Lemah sanadnya. Majhulul matani. Tidak diketahui apakah matannya yang sebenarnya. Kadang-kadang sebut lagu ni, kadang-kadang sebut lagu ni. Wala yasihhu fil babi hadisun. Tidak sahih satu hadis pun dalam bab ini. Kata. Jadi bila ada nafi, lepas tu ada nakirah, dia memberi makna umum. Kata. An-nafyu apa ni? An-nakiratu fi siyaqin nafyi ta'ummu. Nakirah hadisun dalam siyak, dalam konteks ayat nafi la yasihhu, dia kena pakai makna umum. Maknanya tidak ada satu pun hadis yang sahih dalam bab ini, dalam masalah ini. Masalah ke dia? Masalah baca kepada orang mati. Okey. Lebih kurangnya gitulah nak rakyat kata. Kalau boleh baca hot ni, boleh dah dapat maklumat sikit sebanyak. Jadi nampak macam tak berapa boleh baca lagi. Kita try lagi sikit lagi. Ada lagi tu. Hot ni nak baca lagu mana? Syafi'i. Barisnya. وعلى هذا سلكنا في حاجة إلى شرح الحديث. Maknanya, betul dah baca tu maknanya? Ala haza nak terjemahkan. Orang lain siapa dia tahu? Nak terjemah lagu mana? Ala haza. Kita agak-agak kena terjemah lagu mana? Di atas inilah. Di atas ini. Adakah dalam bahasa kita sebut di atas ini? Disebab inilah. Sebab ini. Sebab ini. Boleh dah tu. Tapi kalau nak lain sikit, dengan ini. Dengan ini. Dengan sebab ini. Boleh juga. Atas sebab inilah. Gitu. Okey. Terjemah lagi Syafi'i. Lepas tu. Dengan sebab ini dia tak balas apa.
tahu Ustaz. Salah salah. Tak tahu. Amir? Jadi muflis. Kita muflis dalam hujah Hujah? hajah. Hajah? Hajah. Hajah? Berhajah. Terjemah semula? Start daripada mula-mula. Ala haza. Di atas sebab inilah kita jadi tak suka bankrupt. Bankrupt. Nanti? Pada hajat kepada syarah hadisnya. Maksudnya, faham ke tak tu? Eh? Najah nak terjemahkan lah ni? Dengan sebab ini kita tidak perlu dengan penjelasan syarah hadis. Tidak perlu dengan penjelasan. Okey. Dekat-dekat dah tetapi salah tu. Bukan dengan, kepada. Okey. Ila kan kepada. Jadi dengan sebab ini, maka kita tidak perlu kepada syarahan hadis. Kita tidak perlu mensyarahkan hadis ini. Gitulah. Jadi lasna ni, kalau kita perasan, dia apa dia sebenarnya, Najihah? Tahu. Tak tahu juga. Sudah. Fa tu fa ataf lah. Fa biasa. Fa biasalah. Tak ada apa. Perkataan dia sebenarnya ada 3 duduk sini. Fa 1, 2-nya las sahaja dan 3-nya ialah na. Jadi fa las na. Bukan saat ni siapa dia terjemah? Ambil terjemah. Kita menjadi bankrupt. Waktu mungkin dia ambil ni, dia pun Google Translate. Bukan lagu tu. Falasna memanglah makna dia kalau kira tu daripada apa dah, muflis tu jadi makna bankrupt lah. Tapi sini daripada laisa. Laisa aku ta'rifkan. Laisa, siapa jumpa lasna. Syafi'i. Ya. Laisa fa'il madhi saja tak? Jangan dia lagi. Kan tasrih dia sampai jumpa lasna. Ya. Laisa, laisu. Laisat. Laisata, lasna. Atau lasta, lastuma, lastum. Lasti, lastuma, lastumna. Lastu, lasna. Gitu. Jadi sini ialah lasna. Lasna dengan makna laisa nahnu. Tidaklah kami. Jadi na tu isim laisa tu lah. Isim laisa. Jadi kami siapa dia? Kami ni pembuat ni lah. Website ni ditulis ni ayat ni. Kami tidak perlu. Ke mana perlu tu pula? Fi hadatin. Maknanya kami tidak berada dalam keperluan kepada syarahan hadis ini. Gitu maknanya. Kami tidak berada dalam keperluan kepada syarahan hadis ini. Terjemahan literal dia gitulah. Tapi kita terjemah mafhumnya supaya dengan Najihah terjemah saat ni. Dengan sebab ini, kita tidak perlu mensyarahkan hadis ini. Ustaz, fa tu fa ataf kepada walayasihu tu Tak. Wa ala tu Berdasarkan ini, maka itu. Maka ataupun ataf biasa saja. Ataf jumlah biasalah. Ala hadha sabab fa lasna fi hajatin. Jadi lasna fi hajatin, laisa fi hajatin, laisu fi hajatin,
lasta fi hajatin, dia maknanya tidak perlu. Tidak berada dalam keperluan tu maknanya tidak perlulah. Tidak perlu. Kepada syarahan. Syarhil hadis. Syarahan hadis. Jadi ni ialah masdar. Ni ialah mudhafun ilaih. Jadi ni ialah idafat masdar kepada mudhafun ilaih. Masdar ini dia sibih fa'il. Sibih fa'il dia perlu kepada sama ada fa'il dan maf'ul. Jadi di sini idafat masdar kepada maf'ul. Syarahan hadis. Maknanya hadis tu benda yang kena syarah. Siapa yang syarah? Kami lah. Yang gitu. Jadi terjemah seperti ni, kita tidak perlu kepada syarahan hadis. Maknanya kita lah juga yang mensyarah hadis ni. Jadi kita tidak perlu kita mensyarahkan hadis ini. Ni li'adami sihatihi. Kerana hadis ini tidak sahih pun. Wa ala takdiri sihatihi. Kalau dikira sahih pun. Fal muradu minhu. Maka maksud daripadanya. Ala takdiri sihatihi maknanya. Dan dengan menganggap, dengan mengira, dengan mentakdirkan kesahihannya hadis. Maknanya dia passing orang nak syarah hadis ni gitu. Dia kata kalau hadis ni tak sahih, tak payah syarah lah, bagi masa. Sebab tahu dah tak sahih, buat kepada syarahnya. Kalau kita andaikan sahih pun. Gitu. Dia kata. Kalau kita andaikan ia sahih pun. Maka maksud daripadanya, fal murad bihi, maknanya bihazal hadis itu. Qira'atuha ala man hadarathul wafat liyatazakkara. Maknanya baca, apa dia? Baca surah Yasin saat ni kepada man, orang yang isim mausul, hadarathu al-wafatu. Al-wafatu fa'il kepada hadarat. Maknanya orang yang hadir kematian kepadanya, man saat ni itu. Aib. Okey. Li lam ta'lil, kerana ataupun untuk tujuan yatazakkara, supaya dia ingat matilah gitu. Maknanya baca tu bukan baca kepada orang mati dah, baca kepada orang nak mati. Gitu. Supaya dia ingat kepada kematian. Moga kalau dalam drama-drama Melayu tu orang nak mati kat bunyi baca Yasin. Gitu. Jadi baca Yasin maknanya matilah. Dekat-dekat dengan gitu. Jadi orang kita faham lagu tu. Dan kalau nak kira saya pun lagu tu lah makna dia sesuainya, bukan makna kepada orang mati dah. Apa makna baca kepada orang mati dahnya. Wa yakunu akhiru ahdi bid dunya sama tilawatil Quran. Maknanya apa dia? Saat-saat terakhirnya dan adalah akhir-akhir masanya man saat itu, orang yang nak mati saat itu di dunia. Bid dunia itu dengan makna fi, di dunia ialah mendengar tilawah Quran. Gitu maknanya supaya apa dia? Liyatazakkara dan liyakuna, takdirlah wa yakuna akhir ahdihi. Dan juga supaya akhiru, supaya akhir masa dia berada di dunia ataupun masa terakhir dia berada di dunia ini, dia mendengar tilawah Quran. Gitu. Bukan orang nak mati tu sendiri dibaca kepada bukan la qira'atuha ala man mata bil fi'li. Bukan baca surah Yasin tu kepada orang yang telah mati dah. Gitu. Mata, orang yang mati, orang yang telah mati, bil fi'li maknanya secara langsung, maknanya secara law ni secara aktifnya. Bil fi'li itu secara aktif. Secara aktifnya dia telah mati. Gitu. Bukan maknanya baca kepada orang mati dah lah. Tapi baca kepada orang yang boleh mati ataupun hampir mati ataupun dekat-dekat mati. Gitulah. Lepas tu macam-macam lagi yang kata hal lain tu baca sedikit lah. Lebih kurangnya gitu. Nak rakyat kata adalah orang yang berhujah kata kena baca kepada orang mati ni Yasin. Baca Yasinan kepada orang mati. Apa hujahnya? Hujahnya dia marilah hadis ni tu. Hadis ni tu dhaif, tidak kuat, tak boleh beramal. Itulah wallahu a'lam.